perlindunganmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu.
Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika sukam, pemudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika sukam, pemudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu.
Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika sukam, pemudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika sukam, pemudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya
Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukam pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukam pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين.
Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, pertama-tama kita ucapkan selamat datang dan juga kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama lagi sekali pada hari ini untuk menghirup udara yang nyaman. Kita dapat kita dapat celikkan mata, dapat melihat keindahan yang Allah ciptakan. Jadi kita bersyukur kerana kita dapat lagi satu lagi hari untuk kita terus melakukan solat, kita berselawat, bersedekah dan juga satu hari untuk kita fikirkan balik untuk kita dapat bertaubat. Mudah-mudahan Allah akan berikan kita ilham, berikan kita hidayah dan taufik dalam kita menjalani kehidupan ini agar kita mencapai kehidupan yang berjaya di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Alright, apa khabar semua? Dan hari ini hari Jumaat, salam Jumaat barakah kepada semua adik-beradik abang-abu yang berada di sini pagi-pagi ini untuk kita bersama-sama kita top upkan motivasi kita, jab inspirasi dan juga kita upgrade ilmu-ilmu yang insya-Allah akan kita sama-sama kongsikan. Dan hari ini 9.30 dalam topik segmen ilmu kita ada sesuatu yang menarik, iaitu macam mana dalam keadaan yang macam ni kita nak upkan sales kita, lebih-lebih lagi yang berniaga kan, macam mana kita nak tambahkan pendapatan, apa yang boleh kita buat untuk increase kita punya sales, apa teknik-teknik dia, itu semua akan abang bincangkan pada jam 9.30 nanti. Jadi jangan lupa untuk kita terus kongsikan ataupun share live ini kepada rakan-rakan kita, kepada adik-beradik kita, kepada semua yang mahukan belajar sesuatu. Alright, setiap hari secara percuma, kelas percuma, kelas bisnes percuma. Alright, yang abang bagi kepada anda untuk sama-sama kita menimba ilmu-ilmu yang pastinya menjadi satu yang baik untuk diri kita, insya-Allah. Right? Okey, jadi di Singapura keadaan cuaca hari ini alhamdulillah hari Jumaat dia penuh dengan rahmat dan penuh dengan barakah. Pastinya dia dalam keadaan yang tenang saja hari ini pagi ni kat sini, insya-Allah. Alright, walaupun kes COVID telah pun meningkat akibatnya daripada kluster KTV yang telah pun menghasilkan lebih 40 lebih kes, dan daripada 40 tu 30
adalah bukan warga negara Singapura, malahan mereka adalah pekerja-pekerja yang bekerja di KTV tu, right? Jadi ini sesuatu yang merunsingkan jugalah. Jadi satu amaran telah diberikan kepada semua KTV-KTV yang beroperasi oleh pemerintah, iaitu kerajaan Singapura, untuk memastikan mereka mengikut ke SOP yang telah pun ditetapkan ataupun ditarik balik lesen-lesen mereka. Jadi ini adalah satu amaran kerana berlaku banyak pelanggaran SOP ketika menjalankan bisnes ataupun perniagaan mereka. Jadi dan di Malaysia nampaknya kita telah memecahkan satu rekod yang begitu merunsingkan. 13,000 lebih kes telah pun kita telah dapat lebih kurang 13,000 kes. Mudah-mudahan ini adalah mungkin satu angka disebabkan banyak operasi-operasi untuk swab test telah dilakukan secara besar-besaran, dan ini mungkin akibatnya berlaku peningkatan yang begitu mendadak. Dan kita sama-sama menantikan kerana vaccination sedang dilancarkan secara juga besar-besaran untuk kita dapat vaksinasi lebih beberapa peratus rakyat Malaysia. Mudah-mudahan itu akan menjadikan selepas ni kes akan mula berkurangkan. Jadi kita sama-sama mendoakan agar kes-kes di kedua-dua negara kita ni akan turun supaya kita dapat boleh berukhuwah dan bersilaturahim seperti sebelum COVID. Jadi ramai orang-orang Singapura, mereka merindui Johor. Sebenarnya Johor Bahru Johor Bahru adalah satu destinasi yang sangat penting kepada rakyat Singapura, untuk kita buat semualah. Kita makan kat sana, kita beli barang, kita malahan ada keluarga-keluarga di Singapura yang sudah menetap di Malaysia. Jadi disebabkan pandemik tak dapat kita berjumpa. Jadi memang semua rakyat Singapura dan juga Johor terutamanya memang mengharapkan agar border kita dapat dibuka. Jadi semuanya bergantung pada vaksinasi kita yang kita akan lakukan secara besar-besaran. Di Singapura, kerajaan Singapura juga telah menetapkan untuk kita habiskan vaccination ni lebih cepat, lebih banyak, lebih diberikan kata orang tu, ditarget dia lebih tinggi. Jadi ini juga adalah satu benda yang baiklah. Jadi seperti biasa juga hari ini, marilah kita mulakan hari kita dengan beristighfar banyak-banyak. Kita beristighfar sambil kita share, right? Boleh tak kita share dan beristighfar? Boleh kan? Kita astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita tekan satu share kepada kawan kita ataupun kita tekan love dengan cakap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kita sambil mendengar, sambil menonton, sambil juga kita berfikir, biarlah kita ni biasakan diri kita supaya terus dapat melakukan benda ni. Lebih-lebih lagi dalam 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah ni, kita banyakkan amalan-amalan yang sunat. Seperti kita bertahlil kan, kita menyebut nama Allah banyak, kita berselawat, kita kita lakukan solat sunat yang banyak, dan juga bagi yang berkemampuan untuk berpuasa, boleh berpuasa. Macam saya ni tak dapat berpuasa kali ni sebab batuknya sangat memerlukan air. Jadi apa khabar semua, dan bagaimana di keadaan anda? Kita nak tengok kat sini kita ada Kak Asnah kita yang telah pun pagi-pagi telah masuk. Kak Asnah adalah seorang yang memang akan sentiasa ada kat sini. Jadi kita akan bagi tepukan kepada Kak Asnah kita, sebab dia datang pagi-pagi, dia dah datang untuk nak bersama bagi semangat dan sokongan moral kepada Abang Abu. Jadi kita bagi tepukan. Tu dia tepukan kepada Kak Asnah kita. Dan juga ini kita ada Suzy Zainuddin. Hari ni ada Suzy Zainuddin, kita bagi tepukan sebab ni pertama kali saya tengok nama ni. Alright. Dan kita juga ada Kak Ida kita yang telah pun datang kat sini. Kak Ida, kita bagi juga tepukan kepada Ida, walaupun tak gunakan benda-benda yang akan memberikan awak tepukan. Apa dia? Perkataan-perkataan yang disukai oleh Abang Abu, insya-Allah. Alright. Okey, Shana Viloshna daripada Labuan juga kita bagi tepukan kepada beliau. Alright, untuk datang pada pagi ni, insya-Allah. Okey, teruskan bersama dengan Abang Abu kerana 9.30 nanti kita ada segmen ilmu kita, di mana hari ini Abang Abu akan cerita mengenai sales. Macam mana kita nak buat sales yang baik, ataupun kita meningkatkan sales yang boleh menguntungkan dan berterusan dalam musim-musim COVID seperti ni. Apa yang kita boleh lakukan? Itu 9.30 nanti, alright? Dan hari ini saya nak mulakan dengan satu topik santai pada hari ini seperti biasa. Okey, saya nak tulis kat sini topik santai kita. Apakah topik santai kita? Alright, topik santai kita hari ini saya nak tanya satu soalan. Apa nama yang suka
Selain nama anda. Alright. Ini mungkin santai dan mungkin tak pernah terfikir. Alright, ini soalan santai pada hari ini untuk awak macam sama-sama dengan Abang Abu untuk kita jawab. Alright, okay. Soalan santainya very simple Okay, dalam setengah jam yang pertama ni kita bersantai-santai, kita nak just like pastikan benda ni. Apa nama yang awak suka selain daripada nama awak? Ada tak nama yang awak suka selain daripada nama kita sendirilah kan? Of course nama kita sendiri ramai, I rasa 90% akan suka nama diorang. Dan apa nama yang awak suka? Nama ni maksudnya nama lah. Nama apa? Nama pemain bola ke? Nama siapa? Okay, ada tak satu nama yang awak macam sukalah nama ni? Apa nama dia? Alright. Okay, kita ada satu. Syana dia cakap Kajol. Oh, nama dia suka nama Kajol. Alright. Okay, saya tak tanya orang je. Saya tanya nama dia. Alright. Kenapa awak suka nama tu? Kenapa awak suka nama tu? Macam senang sebut ke? Atau apa? Adakah mungkin ada story behind the nama tu sendiri ke? Kenapa awak suka? Jadi yang lain pun boleh juga soalan santai pada hari ni. Mungkin nama tu sebab awak suka cikgu awak. Mungkin nama tu awak suka sebab cikgu awak suka cikgu tu, so awak suka nama tu. Atau apa satu nama yang awak suka selain daripada nama anda lah. Right? Nama kita sendiri memang kita kena suka. Ini soalan santai untuk pada hari ini. Eddie alright. Kenapa tu nama Eddie? Kenapa? Ni mesti nama suami ni. Kan nama suami pula. Nama suami. Alright, nama suami Eddie, betul. Sebab tu dia suka Eddie. Atau yang Syana ni aku tak tahu kenapa kau suka Kajol. Alright, lagi just like share pada pagi ni. Kita nak santai-santai untuk sebelum kita bermula kelas kita. Kejap lagi 9.30 kita ada kelas. Dan hari ni kita ada topik yang sangat menarik. Topiknya adalah apa dia? Alright, macam mana kita nak buat sales dalam ketika pada saat ni. Apa sales yang kita boleh lakukan? Itu topik yang kita akan lakukan pada hari ini, insyaAllah. Alright. Okey, teruskan dengan topik santai kita. Dan juga kalau ada soalan-soalan yang mungkin anda perlukan sedikit penerangan ataupun apa-apa pendapat daripada Abang Abu juga boleh kita silakan. Dalam 20 minit yang pertama ni kita memang bagi untuk kita bersantai dan juga kita soal jawab sikit, right? Ada tak soalan? Okey, Syahidah Osman dia suka nama anak-anak saya, right? Mestilah kan, mestilah awak kena suka kan. Alright, mestilah suka sangat, betul? Alright, apa antara nama-nama tu? Saya nak tahu nama dia. Macam mana aku lah tahu nama kau, nama anak kau tu siapa, Syahidah? Kau kena tulis. Okey, ni nama-nama yang saya suka. Come on. Alright, selain daripada nama anda, siapakah nama-nama anda yang suka? Dan kalau kita nak tweak balik, nama yang awak tak suka. Okey, nama yang awak suka dan yang awak tak suka. Aku bagi lagi satu. Maksudnya, selain nama awak tu kita tak bagi, kita bagi ni. Apa nama yang awak suka dan apa nama yang awak tak suka? Ada tak nama yang awak tak suka? Macam bencilah dengan nama je benci. Ada tak? Apa nama yang awak suka? Ni soalan santai untuk kita sama-sama sembang hari ni. Alright, boleh tuliskan di situ, di komen situ. Alright, apa nama yang awak suka dan apa nama yang awak tak suka? Right? Kita nak tengok nama yang tak suka siapa? Siapa kadang-kadang orang dengar kan, kita pernah dengar nama-nama macam Hitler, ada orang tak suka. Ada orang suka Hitler. Ada juga Saddam Hussein dia tak suka. Ada orang suka Saddam Hussein. Kan, apa sajalah. So, apa nama-nama yang awak suka dan tak suka? Aku ni, alright, nama yang saya suka, of course lah, nama aku sendiri. Alhamdulillah, Abu Ayyub Al-Ansari tu aku suka gila. Dan nama yang aku tak suka kan, sebab kat sekolah dulu, ini bukan macam tak suka apa, tapi dekat sekolah dulu kan, kalau kita baca masa sekolah rendah lah kan, saya baca je buku bahasa Malaysia kan, dia akan tulis Abu budak jahat, Abu curi duit mak dia, Abu je yang jahat. Yang baik ni Ali budak baik, Ahmad budak baik. Jadi sebab tu aku benci nama Ali dan Ahmad ni. Tapi masa kat sekolah dulu kan, sekarang tak, ramai nama kawan-kawan saya yang sahabat-sahabat rapat saya pun nama Ali, malahan mentor saya seorang nama Ali juga. Jadi saya rasa saya dah tak adalah tak suka nama tu. Tapi kita nak just santai-santai, apa sebab awak suka atau tak suka nama tu. Come on. Siapa lagi? Syahidah, apa nama-nama anak-anak kau tu? Aku nak tahu juga. Alright, so kita ada Brother Hamdan Razali kita pada hari ini juga untuk kita nak sama-sama. Kalau Brother Hamdan dia free, dia boleh juga join saja pada pagi ini. Dia boleh join Abang Abu. Sekejap lagi saya nak jemput ni Kak Mafiza kita pun sebenarnya ada something dia nak bagi tahu, tapi saya tak tahu dia ada kat sini tak. Kalau dia ada, kita nak jemput juga dia untuk naik ke atas stage lah. Nantilah bila-bila dah bersedia boleh naik Alright, okay, itu link yang saya dah bagi. Okay,
Ni dia, Kak ni, alright, Kak Asna dia cakap, masa saya kecil saya sakit. Orang tua-tua dulu kalau anak sakit katanya nama nama tak sesuai. Tukar nama Asna kepada Fadila. Mak panggil saya Eddie. Nama penyanyi yang menjadi idola saya Eddie Wow. Mirip wajah Secret. Lastly Allah jodohkan saya suami bernama Haryadi juga. Alright, itulah aku dah agak dah. Kan sebab nama yang disuka tu Eddie, maksudnya nama suami. Alhamdulillah. Alright, okay. Teruskan kepada yang lain juga yang ada soalan-soalan. Kalau anda ada soalan pada hari ini, anda boleh persilakan tanya soalan, insyaAllah. Mudah-mudahan soalan-soalan awak ni boleh kita sama-sama jawab. Dan bagi anda yang mungkin ada informasi, ada something awak nak bagi tahu pada mungkin adik-beradik, rakan-rakan, dipersilakan. Alright, kita ada Kak Selina kita yang telah pun datang dan kita bagi dia satu tepukan kerana hadir pada pagi ni. Dan juga Kak Suriana, kita bagi dia DJ Hon. Alright, Kak Suriana. Alright. Okey, tu dia nama dia Amirah Nabila, Amirah Naziha, Muhammad Aiman Nazhan dan Muhammad Aiman Naufal. Allahu Akbar. Nama macam sedap-sedap gila no? Kita ucapkan nama tu pun macam ada rasa macam best sangat Muhammad Aiman Nazhan Muhammad Muhammad Aiman Naufal. Alright, itu antara. Okey, ada tak nama yang korang tak suka? Kita nak share pula nama yang korang tak suka. Macam kau dengar je nama ni, kau macam macam geram ke, macam panas lah. Nama yang boleh buat anda macam geram gila. Ada tak nama-nama macam tu? So supaya kita nak macam bersantai-santai dulu, ada nama-nama macam tu tak yang korang nak share kepada kita? Alright. Di samping tu kita nak juga anda boleh tanya soalan Kalau ada soalan-soalan yang awak nak tanya pada Abang Abu, dipersilakan untuk tanya soalan-soalan mengenai bisnes ke, kewangan ke, apa saja yang boleh tanya supaya kita boleh jawab soalan-soalan. Sambil santai ni kita kena jugalah macam kata orang tu santai-santai sikit, alright? Dan apa-apa pun dalam kehidupan ni kita perlu sentiasa berfikiran positif. Abang Abu cerita benda ni sebab kita dalam idwa ataupun ilmu dunia wang akhirat bersama-sama grup ni, memang setiap pagi kita bagi kelas-kelas seperti ini percuma sangat pada anda untuk awak dapatkan satu top up motivasi. Kadang-kadang bila kita dengar benda yang positif, kita termotivasi, kita share benda yang positif, kita termotivasi, dan juga kita nak jab inspirasi mendengar orang-orang yang mungkin boleh memberikan kita inspirasi daripada contoh-contoh yang dia nak bagi daripada kehidupan mereka sendiri. Jadi sentiasa kalau boleh kita ramaikan lagi untuk sama-sama dengar, mudah-mudahan mereka dapat inspiration daripada dengar, motivasi daripada kita mendengar ni. Dan juga of course setiap hari kita akan upgrade sedikit ilmu bisnes kita, ilmu kehidupan kita. Alright, all this Okey, teruskan untuk komen di sini. Alright, apakah nama yang anda suka atau apakah nama yang awak tak suka? Ada tak nama yang awak suka dan nama yang awak tak suka? Tolong komen dekat bawah. Jangan duduk diam. Bila datang kelas ni, jangan duduk diam. Kita nak komen. So, komen sebanyak yang awak boleh komen. Alright, kita nak tengok berapa banyak komen yang kita boleh dapat. Dan hari ini juga saya tengok love, tekan love, like tu tak ada. Alright, gunakan benda ni untuk kita dapatkan sedikit pahala juga tu. Astaghfirullah, alhamdulillah. Sambil tu tekan alhamdulillah. Tekan love banyak-banyak, tekan like banyak-banyak, dan juga share kepada kenalan anda. Sebab kita ada 10 minit lagi sebelum kita masuk ke segmen ilmu kita pada hari ini, iaitu topiknya selling. Macam mana kita nak buat jualan yang boleh meletup ataupun jualan yang boleh pergi taraf yang tinggi dan juga berterusan. Dia bukan sekali, tapi macam mana kita nak buat sales kita ni berterusan agar kita dapat keuntungan yang berterusan. Alright, okay, come on. Kenapa macam stop pula? Saya ni kan kadang-kadang semua sibuk tak apalah, sibuk-sibuk just like macam tekan sikit like ke, tekan love sikit ke, kan, buatlah semangat sikit pada member kau ni yang like pagi-pagi dah turun kat sini. Alright, sebab benda-benda tu buat aku macam lagi bersemangat. Alright, lagi bersemangat. Alright, jadi ada tak soalan yang awak nak tanya? Ada tak macam terfikir nak tanya, hari ni besok aku nak macam tanyalah soalan pada Abang Abu. Apa soalan? Kalau ada soalan boleh dipersilakan juga tanya, dan share live ni dengan sahabat
sahabat anda, sahabat-sahabat yang suka majlis-majlis ilmu, sebab kelas percuma, bisnes, kelas bisnes percuma setiap hari bersama dengan Abang Ambu setengah 1 jam ni, daripada 9 pagi hingga 10 pagi insyaAllah. Dan saya juga lepas 10 je saya akan terus ke ke bursa saham untuk melihat apa perkembangan saham pada hari ini, right? Come on, jangan berhenti, adik-adik Abang Ambu, come on. Itu cara untuk kita sentiasa kekal bersemangat tu. Sentiasa tekan something, comment something, buat something. Ini adalah pergerakan-pergerakan yang menjadikan kita lebih positif, alright? Jadi itu sangat-sangat penting, alright? Okey. Salam Jumaat yang macu dan apa khabar, alright? Kita berikan satu tepukan. Kak Mafiza, kau cakap kau ada benda yang kau nak bagi tahu pada adik-adik kita. Ada ke? Kalau ada, kau boleh naik kat sini, Kak. Aku bagi kau link benda ni. Jadi kau boleh naik saja untuk kau cerita dengan adik-adik kita. Ada benda tak yang kau nak share? Sebab kau dah cakap kan, nak share something. Think positif, senyum-senyum. Ada juga AA, nama seorang ustaz yang saya geram dengan nama dia. Nampak kelibat dia pun masa sekolah tu menyampah gila. Tapi rahsialah sebab saya dah maafkan ustaz tu dan saya dah bertaubat. Tapi tak baik sikap saya tu. Saya pun tahu esok masih hidup kan. Alright lah, tak apa. Bermaaf-maafan ni adalah satu perkara yang sangat dituntut. Jangan kita berdendam dengan orang. Jangan kita macam jadi baguslah bila kita memaafkan orang-orang yang mungkin buat kesilapan, ataupun kita sendiri mungkin kita tak tahu tau. Mungkin apa yang dilakukan tu adalah kebaikan untuk kebaikan kita yang mungkin kita sedar satu masa lama. Mungkin perbuatan mereka tu perbuatan yang macam geramnya aku. Tapi kalau kita tengok balik, kalaulah dia tak buat macam tu, mungkin kita tak dapat apa yang kita dapat hari ni, atau mungkin kita tak belajar sesuatu tau. Sebab tu kadang-kadang setiap benda yang berlaku ni kita kena lihat dari segi positivitinya. Apa positifnya benda ni berlaku kan? Itu benda yang kita perlu juga ada dalam diri kita, insyaAllah, right? Okey, teruskan juga untuk berkongsi dengan kawan-kawan kita. Alhamdulillah, saya juga memerlukan doa-doa anda semua supaya saya terus berkekalan macam ni. Kalau tak terbatuk-batuk tadi, jadi saya mohon anda semua ni mendoakan mudah-mudahan saya dapat meneruskan saya punya sesi kita ni tanpa ada gangguan batuk yang teruk lah, insyaAllah. Jadi doakan. Terima kasih. Alright, ni very good. Saya suka bila ada soalan, sebab soalan anda ni sebenarnya adalah makanan untuk minda saya. Bila awak tanya soalan, saya punya otak ni dia macam rasa suka sebab dia macam dapat makanan. Okey, AA nak tanya, sebelum ni AA ada sebut tentang bounded mind. Macam mana tu? Tak pasti Ejan. Bounded, dia ada growth mind dengan fixed mind. Alright, itu yang saya terima. Bounded mind ni apa? Bounded mind, saya tak tahu pula bounded mind. Tapi growth mind, growth maksudnya minda kaya. Minda kaya ni sentiasa memikirkan benda-benda yang positif. Kan, benda-benda yang positif je otak tu fikir. Walaupun benda tu yang berlaku depan dia tu adalah negatif, tapi otak yang kaya ni, otak yang actually like growth mind ni, dia akan mula melihat apa kebaikan atau apa positivity yang terdapat. Itu mungkin. Abundance. Okay, abundance. Alright, faham. Scarcity dan abundance, betul? You tanya pasal scarcity dan abundance. Alright, okay. Abundance adalah satu mentality dia macam ni. Konsep dia, konsep abundance ni adalah rezeki. Saya cuba tanya Alina sendiri. Okay, rezeki ni dia ada tak rezeki ni macam limited? Adakah rezeki Allah ni, adakah dia limited? Dia tak cukup? Dia cukup ke tak cukup? Atau melebihi daripada apa yang cukup? Saya nak tanya tu je. Adakah rezeki yang Allah bagi ni dia limited ke? Maksudnya dia memang tak cukup ke? Maksudnya ada rezeki ni semua kena berebut untuk rezeki tu ke? Atau rezeki ni memang luas gila? Memang sentiasa ada? Yang mana satu? Kan? Kalau kita tengok, scarcity adalah dia beranggapan bahawa rezeki tu tak cukup. Jadi dia perlu berkejaran, dia perlu buat something untuk dapatkan benda tu sebab dia takut benda tu tak cukup. Itu adalah scarcity mentality. Mentality yang takut, mentality yang negatif sebenarnya. The mentality yang fix. Tapi growth ataupun mentality abundance ni maksudnya dia yakin bahawa rezeki tu cukup. Apa pun berlaku, mereka rasa rezeki ni cukup sebab rezeki ni luas,
rezeki ni Allah punya. Allah bukan orang yang berkira dalam beri rezeki. Rezeki sangat luas. Itu maksudnya abundance. Jadi bila kita mempunyai sikap abundance, kita tidak akan rasa lokek, kita tidak akan rasa takut, kita tidak akan rasa macam perlu melakukan sesuatu untuk kita dapat sesuatu in terms untuk menjahanamkan hidup orang ke, kita nak macam like buat something yang tak baik untuk kita nak mendapatkan rezeki. Itu sebenarnya yang Abang Bu cuba ceritakan dengan abundance mindset. Jadi kalau kita tengok orang-orang yang berjaya, orang-orang yang mencapai kejayaan yang luar biasa, mereka mempunyai abundance mentality. Mereka tak takut untuk mencuba sesuatu, mereka tak takut untuk buat sesuatu, lakukan sesuatu walaupun pada permulaannya mereka tak dapat, ataupun orang yang like mungkin bersaing dengan mereka tu dapat banyak, tapi dia tak kisah benda tu sebab dia yakin rezeki tu luas. Kan rezeki tu banyak. Kan tak bermaksud kalau dia dapat kita kurang. Tak ada macam tu. Kan dia bukan macam rezeki tu dia dah dapat aku tak boleh dapat. Itu scarcity mentality. Boleh Boleh faham So basically abundance mentality sentiasa dia bertahu rezeki ni lebih daripada apa yang kita perlu, dia lebih luas daripada apa yang kita perlu. Itu maksud abundance. Dia tak takut, right? Dia sentiasa ada, kan? Sentiasa ada. Dia tahu sentiasa ada. Jadi dia tak perlu nak takut. Mungkin dia tak dapat sekarang tapi dia yakin dia akan boleh dapat. Itu apa yang kita nak ceritakan mengenai abundance mentality, alright? Satu soalan yang cantik, satu soalan yang baik, satu soalan yang memberikan saya macam satu inspirasi, alright? Topik santai pada hari ini seperti yang saya dah tulis kat atas ni, apa nama yang awak suka dan yang awak tak suka. Alright, kita tanya. Alright, okay, good. Kita ada soalan daripada Muhammad Faizul. Ada soalan ke apa ni? Oh, Alhamdulillah semalam dah lengkap 2 dos vaksin. Nama suka Muhammad, tak suka Abu Jahal. Masa kecil dulu lah kelas abang story macam gitu. Hari ni adik-beradik nama Abu Awesome. Jom selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Aku pun tak suka like nama. Tapi aku sebab aku tak suka sebab dekat sekolah dulu kan Abu je jahat. Mungkin daripada cerita ni lah kan Abu Jahal kan. Weh, dahsyat Abu Jahal ni. Okay, boleh. Thank you. Abundance is growth. Yakin rezeki luas. Scarcity takut rezeki tersekat. Rezeki tak ada. Alright, very good. Itu adalah antara soalan yang kita dapat hari ini. Satu soalan yang sangat menarik. Ada tak soalan-soalan lain sebelum kita nak masuk ke segmen ilmu dalam masa 3-4 minit lagi? Ada tak apa-apa soalan yang korang nak tanya sambil tu tekan love banyak-banyak. Cakap Alhamdulillah. Bagi yang non-Muslim, ada yang non-Muslim, adik-adik abang buka sini. Yang non-Muslim, okay, aku kaya, aku sihat, aku best, aku cantik, aku handsome, aku whatever lah, benda yang positif, just bagi tahu dan affirm benda tu banyak-banyak, alright, supaya awak akan dapat power daripada buat benda ni, insyaAllah. Alright, okay, jom kita vibratekan selawat satu dunia, insyaAllah. Kita berselawat sebab selawat ni satu benda yang sangat luar biasa. Ada kajian menunjukkan bila kita selawat, otak dan sel-sel dalam kepala otak ni dia punya reaction tu sangat luar biasa, right? Dia macam pantas, dia excited tau. Itu berlaku bila kita berselawat. Ini kajian di Jepun. Alright, Assalamualaikum selamat pagi dan semoga ceria dan senyum selalu. Sorry terlambat. Alhamdulillah, tak apa, yang penting datang sambil tu. Okay, bila dah datang lambat, awak kena sekarang tag 10 kawan awak. 10 kawan, so tag dia. Aku lambat ni, korang tolong datang tengok sekali, tag. Okay, alright, Kak Mafiza nak naik ke? Kalau nak naik, saya bagi link tu sekali lagi. Boleh untuk you terangkan mungkin dalam berapa minit untuk terangkan. Kalau you bersedia, boleh tekan link untuk join, insyaAllah. Alright, untuk bercerita dengan orang-orang di sana, orang-orang di sini. Alright, come on. Ada tak lagi soalan-soalan yang mungkin awak nak tanya? Sebab ini segmen, sebelum kita masuk segmen ilmu, ada soalan. So, awak boleh tanya soalan-soalan yang awak nak tanya saya. InsyaAllah saya cuba jawab dengan sedaya upaya saya, alright, untuk memberikan yang terbaik, insyaAllah. Alright, apa sarapan korang pagi hari ni? Yang bagi yang berpuasa tak lah, yang tak puasa hari ni, apa sarapan yang awak makan? Okey, apa dia? Bagaimana ni soalan yang ni okey, bagaimana AA kekal istiqamah? Apa yang inspire move AA to action? Sebab macam saya cakap, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita bukan hanya cakap benda tu, tapi kita kena amalkan benda tu. Bila kita amalkan benda yang kita cakap tu, dia jadi macam satu yang melekat dengan kita. Jadi macam mana kita dapat istiqamah adalah dengan kita buat benda tu setiap kali, consistently. Jadi bila kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maksudnya kita kena praktikkan benda yang kita cakap. Kita tak boleh hanya mengucapkan benda tu tanpa ada practicality. So maksud saya apa tu asyhadu an la ilaha illallah? Untuk
untuk saya tiada Tuhan melainkan Allah itu. Dan juga maksudnya aku dilahirkan untuk beribadah kepada Allah. Apa tu ibadah? Buat kebaikan. Jadi dengan cara ni saya dapat mengekalkan apa yang saya cakap tu. Saya dapat berkongsi sedikit ilmu, itu satu kebaikan. Kan yang saya ada sedikit ilmu saya kongsikan. Saya bagi inspirasi kepada orang, saya bagi motivasi kepada orang. Ini adalah benda yang saya buat kerana Allah, maka dia jadi satu ibadah. Dan kedua, saya nak menjadi orang-orang yang memberi manfaat. Sebab Nabi cakap apa? Umatku yang terbaik adalah umat yang memberi manfaat pada orang lain. Jadi saya nak apa yang saya ucapkan tu saya nak praktikkan. Jadi sebab tu saya insya-Allah, saya dengan izin Allah, Allah bagi saya untuk peluang terus melakukan benda ni, dan mudah-mudahan Allah terus ikhlaskan hati saya dalam buat benda ni, supaya saya nak pastikan ucapan tadi saya tak dapat terjemahkan dia. Saya dapat terjemahkan ucapan tu. Mudah-mudahan saya dapat terus beribadah kepada Allah dengan melakukan kebaikan dan juga menjadi orang-orang yang memberi manfaat. Awak dapat tak manfaat daripada sesi macam ni? Saya tanya awak bermanfaat tak? Kan bermanfaat kan. So kalau maksudnya itulah yang saya nak kan. Saya nak jadi orang yang bermanfaat. Mungkin sedikit kata-kata perangsang, sedikit kata-kata motivasi boleh menjadikan seorang tu macam rasa macam teruja, ataupun kadang-kadang rasa macam semangat balik. Itu sudah satu benda yang sebenarnya memberi manfaat pada orang lain. Jadi itu yang sebenarnya buat saya InsyaAllah itu pun dengan izin Allah, bukan saya sebenarnya kan. Kalau saya mungkin tak tahu, tapi dengan izin Allah, dengan memberikan saya untuk terus kekal istiqamah, semuanya dengan izin Allah. Jadi kita lebih benda ni sebab Allah yang jadikan, bukan saya. Bukan sebab saya pandai, bukan saya sebab apa, tak. Ini semua adalah daripada Allah. Alright, hari ni sarapan roti telur je. Halo, roti telur lah. Roti telur aja pula dia. Okey lah, okey, boleh. Alright, macam mana kita nak kekalkan momentum energi positif customer dan klien? Kita mulakan dengan senyuman. Alright, kita mulakan dengan senyuman. Kita mula memahami mereka. Kita letakkan diri mereka di tempat mereka. Kan? Bila kita nak meletakkan, kita kena faham apa dia punya feeling, apa dia punya perasaan, apa dia punya keadaan masa tu. Jadi bila kita faham benda tu, insya-Allah kita boleh transform kita punya energi yang positif pada mereka. Tapi kalau kita tak faham kedudukan mereka, kita tak dapat connect. Sebab tu dengan customer ni, awak kena ada ilmu ilmu kata orang tu ilmu connect, ilmu kita nak connect dengan customer kita. Jadi kita kena pastikan kita memahami mereka. Macam mana kita nak memahami mereka? Kita mula praktikan satu benda tau. Benda ni Abang Abu buat dulu. Saya mula faham bahawa kita ni sebenarnya boleh menguasai kita punya pelanggan. Apa cara dia? Kita boleh melihat, dia panggil mirroring tau. Dia ada satu konsep dalam, kalau kita belajar, kalau you belajar NLP dan sebagainya kan. Saya alhamdulillah lah, saya dapatlah kawan-kawan yang ramai dalam benda ni. Jadi salah satu adalah kita mula mirror orang tu kan. Kalau orang tu dalam keadaan duduk macam tu, kita cuba bawa diri kita seolah-olah macam dia orang juga. Cara duduk kita, cara cakap kita, cara kita berinteraksi kan. Semua benda ni akan membantu kita untuk kita memahami dia secara batin tau, secara dalaman. So bila dalam-dalam dah berconnect, jadi dia akan ada satu chemistry. Masa tu lah bila kita cakap tu, dia akan dengar kan, dia akan rasa lebih seronok nak dengar dan sebagainya. Sebab benda ni adalah satu benda yang Allah dah sediakan dalam diri kita ni, ilmu connectivity, atau dia panggil ilmu NLP. Jadi bagi yang mungkin nak mendalami ni, awak kena pergi belajar. Tapi setakat untuk kita nak siapa-siapa salah dalam kes tu, bukan pelanggan je, malahan anak kita, suami kita, isteri kita. Kalau kita boleh menggunakan teknik ni, insya-Allah boleh menguasai satu benda yang luar biasa. Jadi itu yang sebenarnya kita boleh kekalkan energy. Jadi dia akan terima energy kita. Kita sentiasa positif, kita sentiasa rasa macam cakap, walaupun dia orang cakap negatif, kita just tukarkan balik. Tapi jangan lawan balik, kita tukar balik dengan cara yang positif. Itu akan mengekalkan energi positif untuk kita. Sebab tu bila customer tu negatif tengok, kita kena macam macam naikkan semangat kita. Kita pergi dalam toilet tu, kita kita lonjak ke, jerit ke, apa-apa yang kita boleh buat untuk kita kekalkan positivity. Itu cara dia. Sebab Abang Abu dulu pernah involve dalam MLM, saya involve dalam insurance, saya involve dalam banyak benda direct selling macam ni.
Dan benda-benda ni yang memerlukan satu energi minda yang tinggi tau. You kena ada positivity yang tinggi. Kalau tak, you tak boleh berjaya dalam benda-benda tu. Kalau you tak ada minda yang positif yang tinggi, awak akan gagal dalam benda-benda yang saya cakap tadi. Sebab dia memerlukan satu benda yang tinggi. Sebab rejection dia luar biasa, babe. Rejection dia setiap hari luar biasa. Jadi awak tak boleh bawa minda awak ni tinggi, maka awak akan gagal. Sebab banyak benda tu dia akan menggagalkan. Boleh So itu sedikit untuk Kak Mafiza kita. Alright, InsyaAllah saya dapatlah apa yang saya jawab ni. Okey, kita sekarang nak masuk ke kita punya bilik belajar kita. Kepada adik-adik yang ada pada hari ini, terima kasih kerana dah hadir, kerana pastinya awak akan dapat sesuatu yang menarik insyaAllah. Dan kita juga kalau kita dapat sesuatu, jangan kita simpan, kita share dan ambil peluang ni untuk kita sekarang share. Saya nak awak share dan tag. Sekarang juga kita buat. Saya nak tengok awak tag beberapa kawan-kawan awak kan. Sebab benda ni pahala yang percuma tau sebenarnya. Kita bukan share benda yang mungkin benda-benda yang tak betul, benda-benda yang negatif. Tak, kita share benda yang positif. Dan saya pasti orang yang akan betul-betul duduk mendengar kan, dia akan dapat sesuatu yang istimewa pada hari ini insyaAllah. Sebab hari ini sekejap lagi dalam bilik kelas kita yang saya nak masuk ni, saya nak kongsikan mengenai teknik selling. Alright. Alright, by Mirror, yes. Okay. So very good. So kita akan jumpa awak sebentar je lagi. Jadi pastikan jangan ke mana-mana. Saya nak masuk ke bilik bilik kelas kita. Sebab kalau saya kat sini nanti saya santai-santai sangat. So bila bab ilmu ni saya nak masuk kelas, jadi ajak member-member awak untuk masuk kelas juga supaya kita dapat belajar sesuatu yang best sangat. Alright. Dan hari ni benda dia memang best. Saya suka topik ni sebab dia topik yang boleh buat duit, babe. Macam mana kita nak buat duit tu, itu topik yang kita nak bincang pada hari ni. Kejap. Alright, so kita nak masuk bilik dan saya nak awak bawa member-member awak semua. Alright, okay, kita jumpa sekali lagi. Okay. Alhamdulillah. Okey, kita dah masuk ke bilik kita dan hari ini kita punya topik dalam ilmu dalam ilmu pagi ini adalah topik dia tips untuk sales yang tinggi dan berterusan. Alright. Ini benda yang abang pun nak kongsikan dengan anda semua. Alright. Apa itu tip yang apa itu macam mana kita nak buat sales? Kan, sales yang tinggi sebab nak dalam keadaan sekarang ni kan. Dalam keadaan sekarang ni bila kita nak buat sales dia macam susah, babe. Sebab semua orang kita ni macam dalam keadaan yang tertekan disebabkan pelbagai perkara kan. Dah lah customer pun sekarang dalam keadaan yang macam tak ada duit lah, apalah kan. Jadi apa cara yang kita boleh sebenarnya boleh tingkatkan sales kita dalam keadaan yang macam ni pun. Itulah yang kita nak cerita sebab sales ni adalah satu macam dia macam petrol untuk kereta tau. Selagi kau tak ada petrol, kereta tu tak boleh berjalan. Sama juga dalam bisnes. Kalau tak ada sales, bisnes awak tak boleh bergerak. Betul tak? Dia akan rasa macam susah sangat. Jadi hari ni Abang Bu nak berkongsi sedikit. Bendanya simple tapi saya nak awak macam rasa semangat tau. Sebab first kali awak nak sales ni, awak kena teruja. Awak kena feel great tau. Apa tu great? Aku tulis feel great ni. Macam mana kita nak feel great? Sebab that's the first thing tau. Sambil tu saya tulis lah supaya awak ni macam bolehlah dapat sedikit ilmu juga kan. Sambil tulis ni, kalau tak awak tak lupa. Okay, great So ini adalah sebelum kita nak start menjual ni, ini benda kena ada dalam diri kita. Alright, kena ada diri kita. Okay, great. Apa tu great? Great maksudnya awak ni kena rasa macam like excited tau. Great ni stands for apa tau? Get, G to get, R to really, E to excited, A about today. You must feel great. Apa tu great? Get really excited about today. Awak tak perlu nak apa-apa tau. Awak boleh just rasa excited sangat. So this is what Abang Bu nak share. Alright. So the first, sebelum kita nak buat apa-apa sale, rasakan great dulu. Kita kena excited dulu. Kita kena macam rasa bersemangat dulu. Alright. Sebab tu itu kunci pertama. Sebab kalau kita tak boleh vibrate benda tu, dia tidak akan sampai pada pelanggan kita. Walaupun hari ini kita buat secara Zoom, secara online, tapi dia masih ada vibration. Faham tak? Bila kita buat secara excited, kita excited, benda tu akan sampai kepada pendengar kita, kepada orang yang menonton kita, ataupun orang yang berurusan dengan kita. Mereka akan dapat merasakan benda ni. Sebab tu sentiasa kekalkan positivity dan sentiasa rasa bersemangat. Walau apa pun dalam keadaan yang awak ada, alright, mungkin pun
awak punya presentation di reject ataupun apa yang awak nak jual tu reject, tapi kekalkan semangat. Itu benda yang pertama. Alright. Sebelum Abu nak cerita benda-benda lain, saya nak just like talk on that first. That's the first one, alright? Boleh ke boleh? Jadi sekarang saya nak cerita mengenai beberapa tip, alright? Untuk kita dapatkan sales yang tinggi. Boleh ke? Bersedia ke tak? So saya nak awak just type bersedia. Okay, kami bersedia. Ataupun saya bersedia. Cuba tulis sebab saya nak interaction. Okay, kita ada Sahara Abdul Hafid Alright, dia cakap semangat. Okay, so Akak Suriana dia share dengan member-member dia. Alhamdulillah, terima kasih. Just bawa kawan-kawan kita untuk sama-sama dengar benda ni. Sebab diorang ni dalam sales tapi selalu merungut kan. Alamak, tak ada sales lah, COVID lah, itulah. Memang benda tu kita tahu pun. Tak payah cakap, benda tu semua orang tahu, alright? Okay, Nurul Izzati, thank you very much. Dia bersedia. Saya nak tengok siapa lagi yang bersedia untuk nak menerima ni, alright? Aslina, saya bersedia. Come on. Saya nak you tekan banyak-banyak. Alright, saya Sarah bersedia. Come on. Saya nak awak punya participation. Baru saya semangat lagi nak bagi. Kan? Awak lagi bersedia, saya lagi bersedia. Tapi saya nak tengok saya nak tengok awak punya persediaan, kesanggupan awak untuk just like tulis tu. Mazlina, saya bersedia. Right? Syahidah bersedia. Siapa lagi adik-adik yang ada kat sini? Come on, tekan tu. Kita ada lebih kurang 18,000 orang ni. 18,000 orang, nampak positifnya. Walaupun kita ada 18 orang saja yang sedang menonton, tapi kita punya kepala otak kena cakap macam 18,000, babe. Ui, 18,000 orang bersedia. Itu yang maksudnya you kekal positif. Clear tak? Okay, bagus. Amin Fakira, Tima Masliana, Suriana. Alright, semua bersedia. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay, good. Alright, now. Jadi saya nak gunakan akronim yang sama tau. Saya nak gunakan akronim selling. Saya nak gunakan akronim supaya awak senang ingat. Alright, senang ingat. Saya kalau nak buat benda ni, saya suka buat benda yang orang senang ingat. Jadi benda yang saya nak kongsikan adalah yang pertama ataupun step yang pertama. Okay, S. S. Dalam tu kan, step pertama tu S. Apa tu S? Alright, S tu set target. Ni benda yang pertama dalam sales, babe. Ini dalam sales ni, benda yang pertama ni, kita kena set target. Betul tak? Betul ke betul? Kita kena set target. Kan? Sebab ramai orang dia meniaga, kalau dia tak ada target, you susah, babe. Kan? Sebab tu always start diri awak. Okay, always start diri awak dengan set target. Letakkan target. Target ni apa? Number, right? Letakkan, okay, saya capai this amount. Saya dapat 3 customer. Saya dapat $1,000 sales. Saya dapat 20 projek baru. Alright, letakkan figure sebagai target kita. Alright, sebab benda ni awak kena letak. Dan saya nak juga pastikan awak ni bila letak target, jangan cakap, oh saya dah tahu bang, ada dalam kepala otak saya. No, that is wrong. Alright, walau terror macam mana pun awak ni, katakan awak ni terror gila lah Alright, pastikan awak menulis benda tu. Sebab tu semua orang-orang yang mencapai dia punya target tu adalah orang yang menulis. Dia tulis target dia. Ni target aku. Saya target hari ini, atau awak kalau ada hari ini atau hari minggu ini ataupun bulan ni, tak kisah. Kan, terpulang pada awak punya style. Tapi kalau boleh kita adakan, kalau sebulan tu okey, kita pecahkan balik untuk seminggu, lepas tu pecahkan balik sehari. Alright, so you work backward. Boleh ke boleh? Jadi tulis, awak kena tulis. Dan bila awak tulis, awak bagi tahu minda awak tau. Dan awak sentiasa ingat, minggu ni aku kena close 7 sale. Alright, what need to be done? Because bila kita setiap hari bangun je kita tahu, aku punya target hari ni untuk 2 orang. So it will keep you remind, dan you tak akan off target tau. You tak akan keluar daripada track awak. Jadi itu yang pertama. Boleh tak? Jadi saya nak awak sekarang, mungkin dekat sini awak tulis apa target awak untuk jualan awak ni. Apa target untuk minggu ni lah awak tulis. Alright, apa target saya?
Boleh tak As tulis? Just let the number. It can be a figure, it can be a number. Okay, saya target untuk dapat 5 clients minggu ni. Saya target untuk buat sales 20,000 minggu ni. Saya start. Boleh tak tulis? Aku nak tengok je. Aku nak tengok kau respon. Alright, tolong. Kita nak buat, ini kelas. Ini bukan duduk cerita-cerita tak. Ini kelas. Saya nak you actually praktikkan apa yang awak belajar dengan saya. Tulis. Alright, tulis ni betul. Ini bila awak tulis ni, awak type dekat sini, insyaAllah. Kenapa saya cakap awak tulis? Sebab bila awak tulis, saya ambil like kesempatan daripada sebagai seorang guru saya ni. Saya ni kan jadi guru awak untuk pagi ni kan, sebab saya mengajar something, betul. So saya ada status guru. Saya nak mendoakan semua orang yang tulis kat sini. Saya nak doakan mudah-mudahan apa yang awak tulis, apa yang awak letakkan sebagai matlamat awak capai. Alright, so letakkan matlamat dan minta orang doakan supaya orang awak capai matlamat awak. Letak situ. Alright, so saya target 7 VIP. Untuk apa tu? 7 VIP untuk apa? Kalau boleh lengkap sikit. Alhamdulillah, bulan ni naik pangkat. Bulan ni naik pangkat. Okay? Target 20k dan 5 client. Alright, target saya minggu ni. Minggu ni ke bulan ni? Minggu ni. Tulis target tu. Jangan macam rasa malu, rasa macam tak. This is your target. This is a commitment, betul? Bila komitmen kita bagi tahu satu dunia, babe, inilah yang aku nak lakukan. Alright, supaya satu, kita dah letakkan sebagai satu tanggungjawab untuk kita realisasikan. Betul tak? Okay. Saya target nak habiskan stok minggu depan. Alright. Dah ada banyak stok saya nak habiskan. Saya target nak habiskan stok minggu depan. Alright. That means sudah ada some target. Okay. Dapat 4 klien seminggu. Doakan untuk closing tu. Alhamdulillah, abang Abu doakan mudah-mudahan Fatin Sulaiman ni Allah akan bagi dia segala ilmu dan taufik dan hidayah dan permudahkan dia untuk close 4 klien minggu ni. Alright. Alright. Okay. Untuk Asna dia dapat 20,000. Okey, target pas semua exam dan dapatkan allowance lebih. Dia cakap target minggu ni memang kau ada exam semua. Jadi saya tanya minggu, nampak tak? So kita nak very fokus pada kepala otak kita ni supaya dia fokus pada minggu ni. Alright, hari Jumaat ni kita start dengan sampai Jumaat depan. Alright. Saya nak capai benda ni, Tulis. Alright, tulis. Biasakan tulis. Tulis kat mana-mana. Tulis dekat awak punya buku ke, tulis dekat mana. Awak conteng somewhere pun tak apa, janji tulis. Alright, sekarang ada type. Awak type lah. Type. Saya bagi peluang ni sebab setiap kali kita tulis, kita sedang meletakkan something yang very powerful untuk seluruh alam yang Allah ciptakan ni, makhluk-makhluk yang ada ni akan mula membantu kita bila kita bagi tahu benda tu. Kalau kita simpan kat sini, dia tak sampai. Sebab dia makhluk-makhluk Allah ni macam kita juga. Selagi kita tak cakap, dia tak tahu. Hanya Allah saja tahu segala-galanya. Tapi kalau makhluk lain, dia tak tahu apa yang ada dalam hati kita, dia tak tahu. Jadi kita kena bagi tahu. Macam mana kita nak bagi tahu? Menulis ni. Kita menulis supaya semua alam ni nampak. Oh, dia ni nak benda ni lah. Okey. Dia pun cerita dengan pokok. Pokok dia nak benda tu lah. Lepas tu dia cerita dengan benda tu. Aku rasa dia nak buat benda baik lah. Mari kita tolong. Kau dapat bantuan, babe. Hello, faham ke faham ni? Alright, tiap-tiap minggu ada lagi exam sampai September. Okey, mudah-mudahan Allah akan permudahkan urusan exam brother kita ni. Okey, that's the first one. Jadi set target. Jangan lupa untuk kita set target. Alright, jangan cakap aku nak buat ni, no. Set target. Alright, that's most important dalam kita nak mencapai benda tu. Okey, terima kasih. Dia cakap faham cikgu. Kan, aku jadi cikgu sekejap lah. Alright. Betul apa? Kan, kira aku ajar. Okay, good Mazlina, saya target That's very good. Okay, bagus. Right, target 5 customer seminggu. Right, bila kita target, maksudnya kita dah letak dan kita kena buat. Jangan letak dan kita tak buat pula. Kenapa kita suruh letak tu? Kenapa kita suruh tulis? Supaya dia tak berhenti kat situ. Dia akan datang, dia akan beranakkan dia punya strategi pula. Aku nak capai 20 klien, apa strategi aku? Nampak? Bila kita tulis, baru kita akan dapat strategi. Kalau kita letak dekat minda kita, strategi tu tak keluar. Sebab kita tak nampak dan kita akan lupa dengan urusan kita. Jadi sekarang kita letak tu, dia tak boleh habis kat situ. Bila kita letak some target, dia tak habis kat situ. Dia ada strategi dia. Macam mana aku nak dapat benda ni? Apa yang aku nak buat? So benda-benda itulah yang awak kena tuliskan. Alright? So that's the first one. Sekarang saya nak bagi yang nombor 2. Okay, apa nombor 2? Saya tulis kat sini supaya awak macam dapat follow saya dengan betul. Alright, 2. Ini benda memang sebagai seorang usahawan ni ataupun seorang businessman, awak kena dalam sales ni, alright, awak kena sentiasa bersedia. Sebab peluang dan whatever ni dia akan datang
dalam bentuk yang kita tak sangka-sangka, dalam masa yang tak sangka. Apa maksud saya? Maksud Abang Abu adalah bila kita ni kan, alright, bila kita dah nak set target tadi, kita dah letak target, kita kena be ever ready. Alright, ever ready. Apa tu ever ready? Ever ready maksudnya kita kena sentiasa dalam persiapan ataupun tersedia. Kita sudah pun dalam keadaan bersedia tau. Kan contohnya kalau kita buat something, kita dah bersedia dengan kita punya kita punya brochure. Contohnya kita dah bersedia dengan form closing. Kita dah sedia dengan sample, kita dah sedia dengan testimonial kita, dengan payment, like cara nak bayar. Semua kita dah bersedia. Ever ready, brothers and sisters. Ever ready. Awak tak boleh tu jam, awak nampak kalian tu jam, alamak aku terlupa lah nak bawa ni, kalau tak boleh close. Jangan. You as a salesperson ever ready. Semua dalam dah bersiap sedia, babe. Jumpa je, oh dia cerita-cerita, oh yeah, I think you should get this, man. I have this a sample that you can actually like get it. Alright, boleh dapatkan sampel ni, awak pergi dan peluang untuk kita call balik dia. Betul? So pastikan you ready. Clear tak? Ready with the tools. Semua benda ni. Okay, dan pastikan sebab benda ni akan support dia punya selling process tau. Kalau awak tak ada benda ni, awak akan rugi. Awak akan, kesempatan tu mungkin tak datang lagi. Mungkin dia ni tak akan jumpa kita lagi. Kita jumpa dia kat satu tempat, lepas tu kita mungkin tak jumpa lagi. Alright, it's always good to have your something ready. Kan? Mungkin produk awak as a sample dah ada tau. Jumpa je, try lah benda ni. Try, nanti awak bagi tahu. Nanti besok saya call. Senang je. Selling process, permulaan dia tak perlulah kita nak jual terus. Kita bagi dia try. I got a book for you to read lah. Awak baca buku ni macam good lah for you. Nampak? So kita bagi something untuk dia macam rasa okay, alright, good. So lepas tu kita boleh kan, nampak tak? Lepas tu barulah kita boleh answer some question. Kan kita tanya dia. Alright? So ini hanya akan berlaku bila awak ready. Kalau tak ready, awak tak nampak benda tu, babe. Awak berbual-bual kosong, lepas tu dah habis. Pergi networking, jumpa beratus-ratus orang, tapi satu orang pun kau tak boleh close sebab kau tak ada preparation. Awak tak bersiap. Clear tak? So, second is always ever ready. Sentiasa bersedia. Like anytime people can come and ask you something and you must be ready. Clear ke clear? So, tulis sekarang. Okay, tulis nombor 2. Ever ready. Tulis sekarang. Saya nak awak tulis. Alright, saya nak awak aktif dan saya nak awak tulis sekarang. Ever ready. Alright, that's number 2. Alright, tips yang kedua, ever ready. Ada macam apa yang yang bateri tu everyday kan, everyday, ever ready. Everyday ke everyday? Aku pun dah lupa lah. Okay, tulis sekarang. Saya tak nak awak duduk diam-diam datang kelas ni tulis. Cikgu dah cakap tulis sekarang. Ever ready. Kenapa? Dia emphasizekan benda tu. Okay, very good Aslina. Okay, ever ready. That's it. I want everybody just like type in ever ready, ever ready, ever ready. So awak letakkan, okay, aku kena ever ready. Aku nak capai target, aku nak ever ready. Sentiasa bersedia dengan tools, dengan ini, dengan itu. Semua tu aku dah ready. Sentiasa bersedia anytime. Alright? To serve your customers or your pelanggan tu, right? Okay, good. So that's number 2. Nombor 3. Alright, selling technique. Abang ajar ni kelas percuma, babe. Ini kelas ada yang charge sampai beratus-ratus, beribu-ribu, babe. Alright, aku bagi kau free, babe. Tapi kau doakan aku, mudah-mudahan aku punya batuk ni hilang. Okay, ni nombor 3. Learn to ask. Ini kadang-kadang dalam proses ni, dalam proses sales ni, selling ni, bagus tu, alhamdulillah. Everready, Mazlina, everready, Aslina, okay, save pelanggan, okay. Ini nombor 3. Alright, kejap dia macam tinggi pula, nanti dia menghalang aku. Alright, okay now. Ini adalah nombor 3 tau. Nombor 3 ni, learn to ask good questions. Okay, this is skill yang sangat penting dalam sales. Dalam sales ni salah satu it's very important adalah learn to ask good questions. Alright, good questions. Learn to ask good question. Okay, this is very important skill dalam selling. Kalau nak jual something yang berpanjangan dan berterusan dan menguntungkan, it start dengan asking good question. Sebab apa? Bila kita tanya benda-benda yang betul, alright, okay, so bila kita dapat tanya soalan-soalan yang boleh buat dia satu decision untuk membeli. Alright, sebab tu bila kita nak menjual ni, jangan gunakan macam
apa soalan-soalan yang yes no tau. Yes no ni adalah di towards the end yang biasanya kita dah design yes yes yes. Dia macam tu. Tapi sebelum tu kita kena tanya soalan yang open ended questions. Okay, kenapa, macam mana, apa, kan? It's like dalam English kan ada like 5W and 1H. Alright, why, where, what, when, who, how. So benda-benda macam tu adalah open ended. Maksud open ended ni dia kena bagi sedikit penerangan. Benda ni sangat penting sebab tu dalam sales ni awak kena pandai tanya soalan. Alright, soalan-soalan yang betul, bukan soalan-soalan bodoh. Jangan tanya soalan-soalan bodoh, okay? Tanya soalan-soalan yang bijak, good question. Sebab dengan soalan-soalan open ended tadi, awak dapat banyak information. Sebab bila kita dapat information yang banyak mengenai pelanggan kita, kita boleh sesuai ataupun kita boleh cari benda yang sesuai untuk diorang. Alright, so you kena cari, learn to ask good questions. Alright, boleh ke boleh? So that's L yang pertama. Alright, so pastikan awak dalam hidup awak ni, dalam sales ni, awak tanya good questions. Boleh ke boleh? Alright, boleh? Okay, sambil tu, okay, bila dah tanya soalan, ini masalah kadang-kadang kita ni, tanya soalan tapi kita tak buat benda ni. Nombor 4. Ini lagi satu skill yang paling, okay, paling betul, paling penting, babe. Paling penting. Sebab kita dah tanya soalan. Okay, bila kita dah tanya soalan, apa awak kena buat? Okay, awak kena belajar benda ni. Sebab saya rasa ramai orang tak belajar benda ni. Okay, awak kena buat. Okay, apa dia? Nombor 4. Sebab learn to listen. Tulis benda ni. Ingatkan benda ni sampai bila-bila. Learn to listen. Alright, bila kita dah ask question, jangan kita terus cuba nak macam kita dah tahu. So bila kita ask question, listen and macam so caring kat dia. Listen apa yang dia cakap. Because okay, listening is critical dalam sales process. Alright, bila kita pandai, kita listen properly, alright, awak akan mula mendapat satu jawapan yang luar biasa. Alright, sebab tu bila seseorang pelanggan awak sedang bercakap, berbual, alright, okay, listen. Jangan pula awak dia tengah cakap, awak cut terus. Jangan, bagi dia habiskan apa yang dia nak cakap. Alright, sebelum awak buka mulut, pastikan mungkin awak boleh, kalau tak pasti awak tanya, do you have anything else to say? Macam tu. Awak tanya, ada tak apa-apa yang mungkin nak bagi tahu lagi? Jadi awak dengar. Kan? So bila awak dengar dengan careful ni, awak dengar dengan betul-betul, maka awak boleh dapat untuk buat satu decision apa solution yang sesuai untuk orang tu. Sebab kita faham dia. Kan? Jadi bila awak buat macam tu, awak bukan salesman tau. Awak akan dilihat sebagai problem solver lah. Aku berbual dengan dia, aku dapat jawapan lah untuk benda aku. Tapi padahal dia tak nampak kita sedang jual benda tu. Tapi pada dia, dia bukan jual aku produk. Dia bagi aku satu solution. Problem aku solve, babe. Sebab apa? Kita dengar. Kita bukan just like jual benda je tau. Kita solve dia punya problem. Kita tak jual benda. Salesman yang betul-betul bila dengar, dia takkan jual produk. Tapi dia akan bagi solution. Sebab tu orang akan suka dengan orang yang mendengar. Salesman yang boleh mendengar. Right? Dia bagi, dia faham dan dia bagi something yang bagus. Faham ke faham ni? Clear tak? Boleh? So you kena amalkan benda ni. Jadi nak awak tulis. Cuba tulis. Learn to listen. Tulis benda ni. Learn to listen. Alright, learn to listen. Alright, you need to learn to listen. Tulis. Saya nak awak tulis. Alright, tulis sekarang. Sekarang juga tulis. Learn to listen. Sebab saya nak sangat awak tulis benda tu. Learn to listen. Okay? So itu tulis. Kau tak tulis, aku tak jalan. Aku cakap kau tulis. Tulis sekarang. Learn to listen. Okay, learn. Learn to listen. Betul. Learn to listen. Learn to listen. Okay, learn to listen. Okay. Okay, nan seterusnya selepas kita dah dengar kan, lepas kita dah dengar dia punya ni, then the next one, kita kena start to initiate the process. Sebab orang ni dia takkan initiate sendiri. Clear tak? Dia dah bagi tahu masalah, kita pun dah faham apa masalah dia, kita dengar attentively, kita learn to listen their problem, very good, alhamdulillah semua ni. Alright, so sekarang kita kena buat apa?
kita sekarang kena initiate. Sebab bila kita dah nampak punya problem, kita dah tahu needs dia, awak kena lead them. Diorang ni takkan terus tau. Kita yang kena lead untuk dalam proses tu. Kita lead them into proses. Kan? Kita bagi dia macam dia yang ambil keputusan tu. Bukan kita suruh dia tau. Okey, kita cakap, okey, nampak so benda-benda ni akan selesai bang. Jadi apa yang abang rasa abang patut buat? Apa yang abang rasa akan menyelesaikan benda ni? Apa, like, you bagi dia that responsibility. Bukan awak yang cakap abang kena beli ni bang. Abang ni abang kena beli ni. That is wrong. Right, itu bukan untuk sales yang berpanjangan. Itu wrong. Itu akan orang tu beli sekali mungkin dia tak beli lagi. Tapi kalau awak bagi dia responsibility, bang, apa yang abang fikir apa yang patutnya abang dalam keadaan ni kita buat? Apa yang patut kita buat? So we give certain responsibility for them and make them feel that okay, betul lah aku yang kena bertanggungjawab ni. Aku kena ambil produk ni, aku kena dapatkan offer ni. So let them decide. Alright, let them decide. So always make sure that your customer tadi involved dalam sales process tu. Jangan awak tekan dia, jangan awak kena beli, tak, jangan. Give them the responsibility. Okay, dalam situasi macam ni bang, abang nak tak benda ni settle? Kan nak kan? Kalau kita nak kena buat apa yang abang rasa abang kena buat? Abang kena mula betulkan ni. Untuk betulkan ni, apa yang abang kena buat? So kita involve them dalam proses. Make him as the one who is leading benda tu. Alright? Dan kita jangan cerita pasal duit lagi masa ni tau. Masa proses ni jangan cerita pasal harga apa tu semua, jangan cerita. Kita just like bagi dia, kenapa abang perlu benda ni? Sebab benda ni selesai. Jadi abang rasa, apa yang abang perlu buat? Saya kena, benda ni saya kena start ni. Bila abang nak start benda ni? Kan abang nak tunggu ke untuk start? Tak, abang kena mula sekarang. Jadi, ya, aku memang kena mula sekarang ni sebab aku rasa benda ni kalau aku kena lah. Kita bagi benda-benda yang dia rasa macam, yes, aku yang bertanggungjawab ni. Aku yang sebenarnya beli. Bukan dia ni tak jual, babe. Aku yang nak beli. Dia jadi macam tu. Faham So benda ni sangat penting Alright, ambil peluang ni untuk berkongsi lagi kepada ramai member-member lain untuk berkongsi. Dan saya nak tulis. Saya nak tulis juga initiate, mulakan proses. Tulis kat sini supaya kita faham. Clear Sangat penting benda ni. Abang Abu share dengan saya harap awak jangan jadi orang yang dengar dan awak tak buat. Lalu ilmu itu untuk diamalkan. Alright, kalau amalkan awak akan dapat. Setakat awak dengar, awak tahulah. Mungkin saya tulis ni, lain kali awak cakap, alah aku tahu. Tapi tak buat, tak guna, babe. Ilmu tu tak guna kalau tak diamalkan. Malahan ilmu tu dia tak ada apa-apa sebenarnya. Alright, amalan itulah yang sebenarnya ilmu yang sebenar. Bila kita beramal, maka awak akan dapat ilmu yang sebenar. Setakat dengar ni tak ada ilmu, tak ada apa ilmu pun. Dia tak jadi ilmu, dia hanya satu informasi. Ni semua informasi. Apa yang awak dapat? Informasi. Selagi awak tak gunakan, awak tak dapat ilmu tu, right? Okay, so yang tu dah nombor 5. So far clear Clear tak so far? Pasal dia kecil pula ni. Aku naikkan sikit supaya dia besar, orang nampak. Okay, aku nak sekarang kau share juga ataupun tag pada member-member awak sampai like kita ada lagi 2 saya nak bagi next one. Okay, L-I-N Okay, so N Okay, saya tulis N. Okay, sekarang ini proses yang very intelligent tau. Dalam ni nombor 6 nombor 5 nombor 5, nombor 6 betul tak? Betul ke ni aku? Aku ni macam tak gerti pula. Yes, nombor 6. So nombor 6 ni apa? Negotiate ataupun negosiasi. Negotiate. Okay, negotiate. Apa tu negotiate? Because negotiations ni adalah something yang penting juga dalam kita punya sales process. Sebab sampai kita dah bagi nombor 5 kan, kita dah bagi dia pun dah ambil responsibility, dia nak start dia dah semangat ni nak start. Tapi akan ada masa di mana duit ni ataupun price ataupun harga ni akan menjadi satu blok. Kan semua dia dah okey, kita dah buat sama sampai dekat harga ni, dia always ada issue kan. Tapi kadang-kadang orang tak kisah tau. Bila you buat nombor 5 tu dengan baik, nombor 6 tu dia tak kisah sangat. Alright. Okay, so apa yang awak kena buat? Ini proses yang awak kena smart. Okay, awak kena smart. Sebab apa? Proses ni dia adalah smart tau. Okay, when come to this stage the price is concerned. Okay, awak kena ada negotiation punya. Never offer anything first. Remember, bila dalam negotiation jangan offer dulu. Jangan offer dulu. Let them come to you with their offer. Apa yang dia nak offer.
Kan? So kita tak boleh cakap jangan like siapa yang offer dulu dia kalah sebenarnya. Kalau awak offer dulu awak kalah. So jangan offer. So awak cakap okey apa yang abang rasa? Apa yang abang rasa sesuai? Apa yang abang boleh like apa tindakan yang abang nak buat? Itulah saya ni ada ni. Okey apa yang abang boleh? Nampak kita jangan terus ni. Okey? Alright? Selepas dia dah bagi, baru kita bagi counter offer dia. Kan? Kita counter offer dia. Jadi kita tahu situasi dia. Kita tahu apa dia punya isu. Jadi apa yang kita boleh offer untuk dia. Kan? Dan make this offer ni a friendly punya proses tau. Dia bukan satu benda yang very tense. Dia friendly. Kan? So always remember it's a win-win. Kan? Both side must agree. Dua-dua kena come to a setuju. Jadi that is negotiation yang padu adalah bila dua-dua boleh actually compromise and they come into the thing. Boleh Clear tak? So ni adalah proses dia. Dan last kali yang boleh buat awak ni macam terus berkembang dan bertambah ni adalah yang nombor 6 ni. Nombor 7 sebenarnya. Alright. Adalah G G kan? G. Apa G? Ini kadang-kadang kita lupa. Okay, ini apa agak-agak Cuba teka. Aku nak korang teka. Sebelum saya tulis ni, apa agak-agak benda ni? Cuba teka nombor 7. Sebab benda ni dia proses. Aku dah lebih masa, babe. Tak boleh. Aku ni terus cakap lah. Okay, yang ni adalah nombor 7 ni, get referral. Kan, ini proses ni, bila dah habis bisnes tu, jangan awak stop kat situ. Kan, after agreement, sales process tu dah habis, okay, give a 1-2 minutes punya chat. Okay, just ask for referral. Bang, abang ada kenal tak orang macam abang juga? Kan, saudara ke member ke? Halo? Kan, kalau dia suka apa yang awak buat, dia orang akan rasa suka nak bagilah, babe. Dia rasa dia satisfied dengan you. Alright, dia macam dia dapat something. Clear tak? Dia dapat something yang good. Get referral and testimonials. Clear tak? Just ask them. Okay, inilah yang awak akan dapat customer yang berterusan. Alright? Sebab orang yang dah kenal awak, dah tahu awak punya produk, lagi mudah dia nak referral kawan-kawan dia, member-member dia and everything. Okay? So selepas tu jangan lupa selepas minggu ke, cuba dapatkan testimonial daripada pelanggan awak tu. Dapatkan testimonial. Okey, macam mana hari tu okey tak? So dia dapatkan 2 testimonial. Satu mengenai servis produk yang awak jual ke, servis yang like bagi kat dia, dan juga dengan diri awak sendiri. What do you think about my service to you? Things like that. Clear tak? So benda ni lah yang sebenarnya brothers and sisters, alright? Okey, akan memudahkan proses awak untuk membuat jualan. Persediaan yang untuk membuat jualan. Clear tak? Jadi saya harap dengan step-step ni, insyaAllah awak akan dapat bisnes yang lebih profitable dalam apa pun ekonomi. Dalam situasi ekonomi macam ni, awak gunakan teknik-teknik yang Abang Bu ajar ni, pasti insyaAllah akan mula melihat sesuatu yang berbeza. Jadi kalau anda nak berterusan dengan Abang Bu untuk dapatkan banyak tip-tip ni, just join apa-apa program yang Abang Bu buat untuk dapat banyak supaya kita kekal jadi adik-beradik. Sebab ramai kat sini sudah pun menjadi adik-beradik. Maksud adik-beradik ni pernah datang kelas saya dan diorang ada dalam grup tersendiri. Mungkin yang belum lagi, insyaAllah kita ada peluang-peluang untuk menjadi adik-beradik di masa-masa yang akan datang. Sebab bulan 8 ni insyaAllah lepas raya nanti, saya akan ada program-program khusus untuk perniagaan dan juga kewangan. Untuk perniagaan, sekarang kita sedang lalu satu program yang namanya Pukat Kaya. Mungkin yang terlepas tu tak apalah. Lain kali insyaAllah. Yang tak join saya, awak memang tak nak cakap lah, terpulang pada awak. Okay, anyway, so inilah yang saya nak sampaikan pada anda. So saya harap kalau benda ni membantu anda, dia bagus, please share benda ni dengan rakan-rakan, dengan kenalan, dengan kawan-kawan awak, alright? Dan juga please share juga dekat posting awak apa yang awak belajar pada hari ini daripada Abang Abu, alright? Dan lepas tagkan dia orang untuk dia tagkan Abang Abu, tag saya, nama saya, supaya dia orang boleh juga join next program. Dan pesan kat dia, setiap hari ada kelas percuma dengan Abang Abu, boleh mereka dapatkan banyak tip-tip. Okey, saya nak tanya, hari ini punya benda, dia berguna tak? Ada tak something yang awak rasa macam berguna? Ataupun 1-2 benda yang awak belajar? Ada ke tak ada? Kalau tak ada, cakap je tak ada. Abang Abu, aku tak ada belajar apalah. Aku buang masa je setengah jam. Ataupun I learn something lah Abang Abu. Alright, thank you for that. And I'm going to tag this to few people.
Kan itu je saya nak. Saya nak awak just like bagi tahu apa yang awak belajar, dan awak just like tag pada few people dan share dengan kawan-kawan yang anda. Alright? Okay. Jadi InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan dengan apa yang kita belajar ni dia menjadi satu kebaikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah akan permudahkan urusan dunia akhirat kita. Mudah-mudahan kita juga dapat mencapai segala kebaikan dan juga sales yang tinggi daripada ilmu ini. Mudah-mudahan ilmu ini akan menjadi satu cahaya dan diberikan Allah SWT rahmat atas ilmu ni untuk anda gunakan untuk mencapai banyak kejayaan. Alright? So saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Dan kita akan akhiri dengan kita punya selawat insyaAllah. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi esok. Jangan tak datang dan share. Saya nak anda share. Kalau betul-betul nak kebaikan, share dan inilah bagi tahu anda kawan-kawan untuk datang ke satu lagi benda yang saya akan kongsikan esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi best. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta Allah ya Muhammad, anta misbahus suduri. Anta Allah ya Muhammad, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta Allah ya Muhammad, anta misbahus suduri. Anta Allah ya Muhammad, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم